KPM. خالد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خالد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هداياتنا عطاه جبريل على رسولنا. كلام ربنا هداياتنا عطاه جبريل على رسولنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج Didik TV KPM. اليوم في حصة ataupun dalam slot menengah atas. اليوم معنا شفيقة هنافية إن شاء الله سنتعلم المناهج العلوم الإسلامية للصف الرابعة تحت الموضوع المصادر الأساسية للتشريع. Apa tu sumber asas pensyariatan Islam? ومعنا الآن في استوديو أستاذة سيتي زبيدة عثمان من Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang, Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Syafiqah. Ustazah, kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair aidan, masya-Allah. Wa sebentar tadi Ustazah, gimmick kita menyanyikan Khalidu bil Quran. Apa kaitannya al-alaqah ma'a al-mawdu' al-yawm? Insya-Allah. Al-alaqah bil mawdu' yakni Al-Quran. Sanadrusu an al-masadir asasiyah litashri' awalan iaitu Al-Quranul Karim. Jadi kita nyanyi dulu tadi tu, nyanyi nasyid tadi berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu pensyariatan dalam Islam. Yang utamanya yang pertama sekali adalah Al-Quranul Karim dan ada lagi 3 lagi yang kita akan pelajari nanti. Baik, itu dia kita akan belajar pada hari ini berkaitan dengan pensyariatan ataupun sumber asas pensyariatan Islam. Apakah itu? Jom kita mulakan kelas. Tafadhali Ustazah. Baik, syukran jazilan. Afwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tullabi fil bait. Baik. Baik, al-yawm sanadrusu an masadir al-asasiyah litashri' insyaallah. Baik. Summa okey, nanzur awalan ila surah. Baik, nanzur awalan ila surah. Baik, as-surah an naqra'ul Quran. Baik. Huma yaqra'ul Quran. Baik. Memang kita tahulah memang kena baca Quran dan sebagainya dan Al-Quran itu adalah sumber asas pensyariatan yang pertama sekali. Jadi kita kena berpandukan kepada Al-Quran untuk menetapkan sesuatu hukum insya-Allah. Okey, di samping sebagai panduan hidup. Okey. Baik. Al-qismus tsani. Al-qismus tsani yakni ilmu usul fiqh. قد درسنا علم أصول الفقه وحكم الشرعي وأقسامه واليوم سندرس عن المصادر الأساسية للتشريع. طيب ننظر إلى كتاب أو المذكرة صفحة 72. Baik, diminta anak murid di rumah boleh buka sama-sama lah. Sama-sama kita belajar hari ini topik yang ketiga iaitu masadir al-asasiyah litashri'. طيب معيار التعلم هناك 6 معيار التعلم. Awalan bayan ta'rif. Kita akan tahu pengertian. Apa itu pengertian Al-Quran? Summa ta'rif as-sunnah. Summa ta'rif al-ijma' wa akhiran ta'rif al-qiyas. Wa summa nadrusu an hujjiyatul Quran was sunnah wal ijma'. Authority, ya. Dalil kenapa kita kena berpandukan kepada Al-Quran dalam meletakkan satu-satu hukum. Salisan syarahan aqsam sunnah. As-sunnah ada bahagian-bahagian dia. Summa al-ijma' aidan hunaka al-aqsam. Rabi'an tawdih syurutul ijma'. Khamisan arkanul qiyas. Wa sadisan tawdih adillah al-mustanbitah min al-masadir al-asasiyah litashri' fil a'malil yaumiyah. Kita tengok dalil-dalil yang biasa kita guna dalam kehidupan kita insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Okey, awalan nazur ila ta'rif al-Quran atau nazur ila masadir asasiyah litashri'. Hunaka arba'ah. Awalan al-Quran, sunnah, sanian, salisan al-ijma' wa akhiran
al-qiyas. Baik, nazur ila ta'rif al-Quran. Ma huwa al-Quran? Okey, al-Quran huwa kalamullah al-munazzilu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi al-muta'abbad bi tilawatihi al-maktub fil masahif al-mutawatir min haitsun naqli. Jadi dia adalah kalam Allah, bukan kalam manusia, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okey, jadi anak-anak murid kalau beri takrif kena lengkap. Mesti kalam Allah ada munazzil kepada siapa, dalam bahasa apa, bil lafzil arabi. Bila kita membacanya dianggap sebagai satu ibadah, muta'abbad bi tilawati al-maktub fil masahif, dan dia ada mashaf dia al-mutawatir min haitsun naqli, dan diturunkan secara mutawatir. Okey. Itu adalah ta'rif Al-Quran. Summa hujiyatul Quran pun penting. Kat sini, bila dalam peperiksaan, dia akan ada dalam bentuk soalan yang pernah disoal. Dia minta datangkan hati hujiyatul Quran minal Quran. Jadi ini antaranya. Hujiyatul Quran minal Quran maknanya datangkan dalil daripada ayat Quran. Jangan datangkan dalil daripada sumber lain. Okey? Daripada firman Allah Ta'ala, surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini buktilah dalam Quran pun dah menyatakan bahawa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya dan menjaganya. Okey. Al-Quran adalah sumber utama, rujukan utama untuk mengetahui hukum syarak. Al-Quran juga merupakan panduan utama dalam kehidupan umat Islam, dan mereka berkewajipan berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran agar menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini adalah sumber utama, rujukan sebelum daripada rujukan yang kedua, ketiga dan keempat lah. Okey. Okey, dah belajar topik satu, hanya tahu ta'rif saja Syafiqah. Okey, jadi Hazan nak soal sikit kat Syafiqah. Boleh, okey. Uzkur masadir asasiyah litashri'. Ada berapa tadi? Tadi saya belajar ada 4 masadir al-asasiyah litashri'. Sahih. Al-awwalan al-Quran, thaniyan as-sunnah, sahih. thalithan al-ijma', wa rabi'an al-qiyas. Sahih, ahsanti. Okey, senang sahaja. Jadi bila ditanya uzkur ataupun kam, bila kam kena jawab bilangan. Kalau dia kata uzkur, sebutkan sahaja dia punya jenisnya, ya. Okey. Wa summa, soalan yang popular adalah ditanya, memang dia akan tanyalah selalunya kan. Arif, ta'rif, ma huwa ta'rif, ya. Masalan, arif al-Quran. Al-Quran huwa, silalah hafal. Huwa kalamullah. Kalau tak nak hafal boleh buat sendiri, tapi kena betul. Poin-poin yang sepatutnya ada saja kat tadi mesti kena masukkan. Huwa kalamullah ta'ala al-munazzil ala sayyidina Muhammad bil lafzil arabi, highlightkan kat situ, muta'abbad bi tilawatihil maktub fil masahif al-mutawatir min haitsu an-naqli. Jadi jangan tinggal poin yang penting. Okey. Ada beberapa poin yang penting Ustazah kan, yang perlu diingat. Contohnya kalamullah, lepas tu al-munazzil ala sayyidina Muhammad, ya, jangan tinggal al-arabi, lafzul arabi. Kemudian bila kita beribadah dengan, bila kita membacanya, kita dianggap satu ibadah, muta'abbad bi tilawatihi, dan dia mashaf, hunaka mashaf Al-Quran, diturunkan secara mutawatir. Jadi jangan tertinggal poin-poin penting, sebabnya kalau makannya 2, awak dapat separuh, mungkin dapat separuh sahaja makannya. Jadi kita nak makan penuh supaya kita dapat yang terbaik dalam subjek manahij al-ulum Islamiyah. Jadi yang kat sini topik ini yang paling penting adalah murid kena tahu ta'rif Al-Quran, kemudian hujiyatul Quran. Ada yang tadi kita belajar adalah berkaitan dengan hujiyatul Quran minal Quran, dan juga kita kena tahu dia punya Quran, apa dia 4 sumber asas persyariatan itu yang utama. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, mungkin ada slide yang seterusnya Ustazah nak kongsikan kepada kami? Okey. Baik, untuk seterusnya ada lagi latihan. Okey, ada lagi latihan. Jadi Ustazah nak Syafiqah jugalah jawab, boleh? Okey, boleh. Kalau anak-anak murid di rumah pun boleh sama-sama jawab. Jadi agak-agak dah tahu jawapan. Jadi senang saja, daripada ta'rif juga.
dia boleh jadi bentuk soalannya begini. Tadi dia minta dalam bentuk subjektif, tapi yang ini dia keluar dalam bentuk OPB ataupun dalam bentuk ada pilihan jawapan. Jadi Al-Quran huwa madza Syafiqah? Okey, saya nak tanya murid-murid juga. Al-Quran huwa madza? Okey, jawapan saya Al-Quran huwa kalamullah ta'ala. Kalamullah, sahih. Jadi bila kita tahu kata kuncinya, maka kita tahu jawapan yang kita akan pilih. Dia bukan fa'il, laisa taqrir, walakin kalamullah. Okey. Masya-Allah, itu dia. Hadha syarah min al-ustazah ani al-masadir al-asasiyah lit-tashri' huwa al-Quran was-sunnah wal-qiyas wal-ijma'. Wa fi hadha segmen kita belajar tentang Al-Quran. Wa al-an mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا أنتم معنا في ديديك تي في KPM في سلوت منهج أتاس. اليوم نتعلم مناهج العلوم الإسلامية للصف الرابع تحت الموضوع sumber asas pensyariatan Islam. المصادر الأساسية للتشريع. Dan sekarang Ustazah, ماذا شرحنا? Apa yang kita nak bincangkan? تفضلي. قبل ذلك درسنا عن مصادر أساسية للتشريع يعني القرآن. طيب نواصل عن مصادر الأساسية للتشريع ثانيا يعني السنة. طيب السنة كما عرفنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من فعل أو من تقرير أو من أقواله. طيب jadi أولا ننظر إلى تعريف السنة. تعريف السنة، ما هي تعريف السنة؟ سنة هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير. Dia adalah sesuatu yang terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran. Tadi kita dah tengok Al-Quran, apa itu Al-Quran, takrif semuanya. Jadi ini adalah kita nak tahu, dia adalah sesuatu yang terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada perkataannya, perbuatannya ataupun pengakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kena hafalkan takrif seperti dalam bukulah. Hujjiyatus sunnah, ma hiya hujjiyatus sunnah? Baik. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fi suratil An-Nisa ayah 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Okey. Fi hadhihi al-ayah amara Allah taala al-mu'minin bi ta'atillahi wa rasuli li'anna ta'atir rasul atau ta'atillah bi musabati ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kita taat kepada Allah SWT, maka kita akan automatik akan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah. Okey, jadi rujuk kepada dalil ini, maka ini adalah bukti bahawa sunnah itu juga adalah sebagai satu sumber persyariatan Islam yang patut kita ikut dan beriman kepadanya lah. Okey. Seterusnya hujjatus sunnah yang kedua, Fazal datangkan dalam bentuk hadis sallallahu alaihi wasallam an Malik annahu balaghahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati nabiyhi. Okey, fi hadzal hadis bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam wujubut tamassuk bis sunnatihi. Jadi dia kata kat sini, aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Apa dia? Tidak akan sesekali kamu sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Apa itu kedua-duanya? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini menjelaskan bahawa sunnah ini adalah sebagai sumber pensyariatan Islam yang wajib juga kita rujuk di samping Al-Quran yang telah Allah turunkan, ya. Okey. Baik, setakat ni saya rasa jelas rasanya Syafiqah. Yang mana sunnah ni penting juga untuk dijadikan sumber syariat ataupun sumber asas untuk pensyariatan Islam. Betul, ya. Saya harap anak murid di rumah juga faham setakat penerangan yang inilah, ya. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita sambung apa dia jenis-jenis atau aqsam sunnah
bi'itibar ma asnada ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hunaka salasah. Tadi dalam ta'arif pun dia dah sebut dah. Jadi bila pembahagian ini pun kita dah nampak lah ada 3, iaitu pertama as-sunnah qauliyah, sanian as-sunnah al-fi'liyah, wa salisan as-sunnah at-taqririyah. Okey, sunnah qauliyah perkataan. Okey, kita ikut apa dia yang Nabi Muhammad bercakap, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sanian perbuatan Rasulullah SAW. Salisan sunnah taqririyah. Nanti kita tengok satu persatu jenis ataupun contoh sunnah bagi ketiga-tiga bahagian ini, insya-Allah. Okey, seterusnya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, takrifnya murid-murid kena tahulah. Jadi kita nampak beza antara al-farqu baina sunnah qauliyah wa sunnah fi'liyah wa sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah hiya ahadis, highlightkan kat situ, ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam allati qalaha fi mukhtalif aghrad wal munasibat. Hadis-hadis Rasulullah yang diucapkan oleh baginda dalam tujuan dan kesesuaian yang berbeza. Jadi kata kunci kat sini adalah hadis Rasul. Nanti kita tengok beza qauliyah dengan fi'liyah. Apa beza dari sudut ta'rif? Jadi kalau murid hafal, dia nampak. Kalau soalan OPB, kita dah tahu dah. Oh, kalau tak perlu hafal, contohnya dia tak hafal pun qauliyah punya ta'rif, tapi dia tahu kata kunci. Kata kuncinya hadis Rasul. Jadi dah tahu dah. Itu jawapan untuk sunnah qauliyah. Okey. Contoh untuk sunnah qauliyah, masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar, ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajju Arafah. Jadi ini adalah contoh kepada sunnah qauliyah. Baik. Okey. Ini adalah, kita sambunglah ya untuk yang kedua, iaitu sunnah fi'liyah. Okey. Sunnah fi'liyah yang kedua, takrifnya adalah hiya af'al. Tadi aqwal untuk qauliyah. Sekarang sunnah fi'liyah, yakni hiya af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pendek takrifnya. Kalau dia minta contoh, barulah bagi contoh. Mislu ada'is salawatil khams bi hayatiha wa arkaniha. Okey. Jadi bila dia minta takrif, bagi hiya af'alir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqat. Khalas. Dapat dah. Jadi senang saja nak hafal. Jangan kita anggap benda tu rumit. Okey. Jadi maksud dia adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menunaikan solat fardu 5 waktu dengan menunjukkan keadaan-keadaan dan rukun-rukunnya. Bila kat sini sunnah fi'liyah, apa perbuatan yang Rasulullah lakukan, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad melihat dan mengikutnya. Okey. Contohnya dalam hadis an Huzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bisiwak. Okey. Jadi maksudnya kat sini, bila Rasulullah bangun pada waktu malam, apa yang dia buat? Dia bersihkan giginya macam mana mulutnya? Dia bersiwak. Okey. Bersugi dengan menggunakan kayu sugi. Okey, menggunakan kayu sugi. Okey, kalau kita sekarang bersugi dengan menggunakan berus gigi. Okey, ini tidak. Kalau Rasulullah lakukan begitu, kita kalau bangun, tak kisahlah bangun malam ataupun kita bangun pagi subuh, terus makan, tak gosok gigi, itu biasa. Jadi jangan lakukan begitu. Nak dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat seperti mana yang Rasulullah anjurkan, ya. Betul. Okey, seterusnya an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar baina salati zuhri wal asri idza kana ala zuhri siru wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Jadi kat sini hadis ini cerita tentang solat jamak dan solat qasar. Rasulullah kan Rasulullah SAW yajma'u, dia menghimpunkan ketika dia solat, ketika dia bermusafir. Okey. Jadi kita boleh lakukan seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya sunnah at-taqririyah. Yang terakhir, sama macam tadi, mesti kita tahu takrif dia. Sunnah taqririyah ya ma aqarraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, ulang balik semula yang pertama tadi, sunnah yang pertama qauliyah. Hiya ma aqwal Rasul SAW. Okay. Af'al, sunnah fi'liyah, hiya af'al Rasul SAW. Sunnah taqririyah, hiya ma aqarraha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid nampak beza ketiga-tiga ta'arif tadi.
dan mimma sadara an ba'di ashabihi min aqwali wa af'ali bisukutihi wa adami inkarihi au bimuwafaqatihi wa izhari istihsanihi. Sesuatu yang dilakukan oleh ataupun sesuatu yang diakui oleh Rasulullah SAW terhadap apa-apa yang terbit daripada sebahagian sahabat baginda, maknanya apa-apa yang sahabat baginda lakukan, sama ada perkataan ataupun percakapan ataupun perbuatan, sama ya perkataan dengan percakapan tadi. Okey. Pengakuan baginda dengan cara berdiam diri. Okey, Nabi berdiam diri, tidak mengingkari. Maknanya kalau sahabat lakukan, Nabi tidak mencegah, tidak marah, tidak menegurnya. Okey, jadi kat sini dengan persetujuan baginda dan menzahirkan kebaikannya. Okey, maksudnya Nabi tidak melarang, maka ini salah satu daripada contoh sunnah takririyah. Okey. Boleh tengok contoh ada kat sebelah tu. An Urwah bin Zubair anna Aisyah qalat laqad ra'aitu Rasulullah SAW yawman ala babi hujrati wal habsyah yal'abuna fil masjid wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi uzur ila la'ibihim. Ini adalah peristiwa ada sekumpulan kanak-kanak dia bermain di persekitaran masjid pintu bilikku, dan pada waktu itu penduduk Habsyah sedang menari ataupun berzapin ya. Maka Rasulullah dia tak ada pun menghalangkan penduduk tersebut main dan tidak menghalang isterinya untuk melihat peristiwa tersebut ya. Jadi sini adalah satu contoh daripada sunnah takririyah. Ustazah nak tanya dekat Syafiqah. Ya Ustazah. Ada tak contoh lain ataupun ada tak contoh yang Syafiqah tahu tentang sunnah takririyah lain? Yang saya pernah ingat berkenaan dengan peristiwa makan biawak Ustazah. Abdab. Jadi peristiwa itu Khalid bin Al-Walid dia makan tapi Rasulullah tidak menghalangnya ya. Okey. Jadi itu antara contoh lain berkaitan dengan sunnah takririyah. Okey. Okey. Ustazah, af'al, aqwal, af'al wa takririyah. Aqwal, af'al wa takrir. Jadi kita ingat ketiga-tiga perbezaan itu. Pertama tadi aqwal, sunnah qauliyah, wa saniyan sunnah fi'liyah af'al, wa salisan ma aqarraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa-apa saja perbuatan yang sahabat lakukan tapi Rasulullah tidak menidakkan dan Rasulullah tidak mencegahnya, maka dianggap sebagai sunnah takririyah. Jadi kalau kita tengok kat sini, dalil ini menunjukkan bahawa agama Islam dia meraihkan kesenian macam contoh hadis tadi ya, ataupun hiburan selagi ia mengikut syariat syariah Islam, juga untuk menunjukkan bahawa agama Islam itu tidak kaku ataupun kita panggil dalam bahasa Arab kita sebut tidak jumud lah. Jadi nak kata kat sini kalau kisah sahabat tadi, maka dibenarkan berhibur mengikut syariat. Betul. Okey, faham. Okey, itu adalah 3 perkara yang kita belajar pada hari ini. Mungkin ada orang kata pelatihan Ustazah. Uji sebelum minda. Ustazah nak uji minda tu, Ustazah nak tanya ulang lagi sekali lah. Apa dia tadi? Sunnah terbahagi kepada 3. Okey, pertama af'al, sunnah fi'liyah. Fi'liyah dulu ke? Okey, salah. Sunnah qauliyah terlebih dahulu. Lepas sunnah fi'liyah. Betul. Wa akhiran sunnah takririyah. Jadi kita ingat ketiga-tiga sunnah tadi supaya kita tahulah ini beza ketiga-tiga tersebut beserta dengan contoh-contohnya. Okey, contoh-contohnya murid kena tahu, sebab bila dia keluar soalan dalam bentuk hadis, contoh-contoh hadis, maka kita akan tahu jawapannya lah. Cuma hari ini saya nak bagi satu kata kunci macam mana nak tahu hadis itu adalah sunnah qauliyah. Okey. Mana tu? Kita tengok kepada latihan sikit hari ini. Okey. Soalan dia, ayin mimma ya'ti imma as-sunnah qauliyah atau as-sunnah fi'liyah. Dia terus tentukan beza antara sunnah qauliyah dan juga sunnah fi'liyah. Okey. Macam mana nak tahu sunnah itu sunnah qauliyah? Ustazah nak bagi tahu kata kuncinya. Awak boleh nampak dekat dalam buku ataupun dalam soalan ini, dia ada perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok contoh nombor 1, soalan nombor 1, dan tengok juga soalan nombor 3. Siapa nampak? Nampak tak Syafiqah? Saya nampak. Ada qala Rasulullah. Jadi bila nampak kata kunci begitu, murid boleh tahu dah itu adalah jawapan untuk sunnah qauliyah. Okey. Sunnah qauliyah ada qala Rasulullah. Kalau sunnah fi'liyah, macam mana nak kenal?
sunnah fi'liyah, kita nampak kata kerja dalam hadis tersebut. Contoh kalau tengok nombor 2 tu, ada qama. Qama adalah perbuatan. Okey, qama adalah perbuatan. Idza qama. Jadi kat situ jawapannya adalah sunnah fi'liyah. Ustaz dah bagi jawapan. Tapi tak apalah, kita soal lagi kat Syafiqah. Mana tahu dia tak tahu kan? Dia lupa. Okey. Okey. Jadi nombor 1 tu kita nampak apa Syafiqah dalam hadis tersebut? Rasulullah. Qala Rasulullah. Maka ia adalah as-sunnah qauliyah. Sahih, as-sunnah qauliyah. Yang kedua, ada kata kunci apa tu kat situ Syafiqah? Kata kerja. Idza Kata kerja. Betul. Qama perbuatan. Jadi dia adalah sunnah fi'liyah sahih asanti wa akhiran. Qala Rasulullah. Qala Maka ia adalah Rasulullah. sunnah Sunnah qauliyah sahih Allah. asanti mumtazah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Kita tengok ada contoh lagi soalan. Baik. Ayyin al-amsilah as-sahihah min al-ijma'us sarih. Ijma' as-sarih. as-sarih. Tapi saya rasa ini dah salah topik ni. Cakap ijma' pula ni. Ijma' nanti kejap lagi lepas ni ya. Okey, kejap Ijma' lagi, adalah kejap insya-Allah. lagi. Jadi kita skip dululah yang ini. Okey, boleh Ustazah? Okey. Kemudian ni hadis tadi al-hajju arafah. Ayu aqsamus sunnah min al-hadis al-ati. Ada satu tu. Ada tak kata kuncinya Syafiqah? Okey, kata kunci dia ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Jadi kita nampak macam kata tadi ajar kata kunci tadi kan. Betul. Jadi kita saya tahu murid-murid jawab apa ni. Murid-murid jawab apa tu? Jadi Ibu Syafiqah jawab yang pertama jawapannya adalah al-sunnah al-qauliyah. Betul, sahih asanti. Sebab ada kata kunci yang Hazrat ajar tadi iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, asanti Syafiqah. Okey, alhamdulillah. Dan saya harap murid-murid semua mendapat manfaat daripada perkongsian Ustazah untuk segmen kali ini berkaitan dengan sunnah, iaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah wa akhiran sunnah taqririyah. Sahih. Alhamdulillah. Jadi sekarang Ustazah mungkin al-an nastari qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan antum ma'ana fi slot menengah atas Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam manahij al-ulum al-islamiyah lis-saff ar-rabi'ah tahta al-mawdu' al-masadir al-asasiyah lit-tashri'. Sumber pensyariatan Islam. Wa al-an Ustazah mungkin syarahna an masdar al-thalis. صحيح. ما هذا؟ تفضلي. طيب المصادر الأساسية. شكرا شفيقة. المصادر الأساسية للتشريع yang ketiga atau salisan, yakni al-ijma'. Al-ijma'. Baik. Al-ijma' adalah apa dia al-ijma'? Kita tengok pada ta'rif dulu. Ta'rif wa al-ijma' hiya ataupun huwa ittifaq jami'ul mujtahidin. Gariskan jami'ul mujtahidin minal muslimin laitsal kafirun minal muslimin fi asrin minal unsuri ba'da. Highlightkan juga ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i fi waqi'ah. Okey, jadi kat sini yang pentingnya adalah ittifaq jami'ul mujtahidin. Mesti seluruh ataupun semua mujtahidin, ramai minal muslimin, daripada di kalangan orang Islam ataupun umat Islam pada suatu zaman selepas ba'da asri minal unsur ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang tu penting. Dan apa dia, hukum apa yang boleh? Hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa dia pula? Wajib, dalam menentukan wajib, sunat, harus, makruh dan juga harus. Apa lagi? Haram. 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 Okey, yang Ada lima tu. Ada lima. Okey. Okey. Jadi takrif ini adalah berkaitan dengan ijma'. Okey, mesti ittifaq jami'ul mujtahidin, laisa wahid. Okey, minal muslimin laisal kafirun. Okey, mesti ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Nazur ila hujjatul ijma'. Apa dia? Authority. Okey, hadis ataupun dalil minal Quran. Kita tengok surah An-Nisa ayat 115. Fi hadhil ayah wa may a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'
ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Fi hadhihi al-ayah karimah tu'adu Allah ta'ala al-mukhalifin sabilil mu'minin bi jahannam. Okey. Fayakunu bidzalik sabilil mu'minin huwal haqqul wajibul itba' wa ghairuhu huwal batil wajib tarkuhu. Jadi apa yang kita kat sini kena tahu berkaitan dengan ijma' ini, Allah memang dah janjikan untuk orang mukmin yang mukhalifin, yang bersalah-salahan, maknanya yang tidak mengikut kewajipan Allah ataupun syariat Allah, maka dijanjikan dengan neraka jahannam. Jadi fabidzalik sabilul mu'minin wal haqqul wajibul itba' wa ghairuhu huwal batil wajib tarkuhu, wajib kita tinggalkanlah. Okey, boleh tengok kepada tafsir Quran ini untuk kita baca lebih mendalam tentang ayat Al-Quran yang telah Allah janjikan ini. Okey, seterusnya kita tengok nazur ila aqsamul ijma'. Al-ijma' yang qasimu ila qismain. Awalan ijma' sharih wa saniyan al-ijma' as-sukuti. Okey, ijma' sharih ma hiya ijma' sharih, ma hiya ijma' sukuti. Okey, ijma' sharih huwa ayyattafiqa mujtahidu, saya highlightkan kat situ, ayyattafiqa mujtahidu ramai ya al-asru fi hukmin waqi'ah bi fatwa au qada wa yabdi kullu minhum. Okey, saya highlightkan juga ra'yuhu sarahah. Jadi ijma' sharih dia pendapatnya adalah sarahah, jelas. Okey, dan mesti mujtahidu ramai, bukan seorang, mesti semua sepakat. Tak boleh seorang je sepakat, yang lain tidak sepakat. Okey, fahuwa ijma' ataupun nama lain kita panggil adalah ijma' hakiki. Fahuwa hujjatun qat'iyyatun mulzimatun la tajuzu mukhalafatiha wala naqduha. Okey, jadi kat sini ia dikira sebagai ijma' sebenar dan dianggap sebagai hujah yang teguh dan tidak boleh ditentang dan tak boleh dibatalkan. Sebab apa? Semua dah duduk sepakat bersetuju dengan isu tersebut dan meletakkan satu-satu hukum, dalam meletakkan satu-satu hukum. Contohnya ittifaquhum ala anna salawatul khams faraidun. Okey, wajib menunaikan solat fardu yang 5. Okey, jadi kat sini kata kunci ijma' sharih mesti ayyattafiqa mujtahidu. Okey, dan juga ra'yuhu sarahah. Okey, nanti kita tengok ijma' sukuti. Macam mana kita nak tahu beza ijma' sharih dengan ijma' sukuti? Okey, ijma' sukuti iaitu ijma' sukuti huwa ayyabdu ba'du mujtahidu. Tadi kullu mujtahidu, al-an sukuti ba'du, sebahagian sahaja. Mujtahidul al-asri an hukmun waqi'ah bi fatwa au qada. Jadi beza antara ijma' sharih dengan ijma' sukuti. Ijma' sharih kullu mujtahidu bersepakat, ittafaqu. Walakin ijma' sukuti ba'du mujtahidu ittafaqu ataupun bersetuju ya. Okey, wa yaskutu ba'duhum, sebahagian daripada ulama itu atau mujtahidin itu yaskut, diam. Okey, an ibda'i ra'yihim bi muwafaqati au mukhalafati fi hukmin waqi'ah. Fahuwa, nama lainnya kita panggil fahuwa ijma' i'tibari lianna sakit la jarama bi annahu muwafiq. Okey, ia dikira sebagai ijma' i'tibari kerana apa? Ulama mujtahidin yang diam tadi sakitun, tiada keraguan lagi bahawasanya dia bersetuju. Okey, dia tidak kalau dia tak setuju dia akan cakap. Tapi kalau dia diam, jadi maknanya dia setuju dengan perbincangan yang ditetapkan dalam satu hukum. Jadi namanya adalah ijma' sukuti. Tapi melalui mazhab Imam Syafi'i kita lebih merujuk kepada ijma' sharih. Okay, ijma' sharih semua mujtahidin bersetuju. Kalau ijma' sukuti hanya sebahagian. Mujtahidu al-as dia menyuarakan, bukan tak setuju, tapi dia menyuarakan pendapatnya itu. Menyuarakan pendapat yang jelas, sarahah ijma' sharih. Tapi sukuti dia tidak bercakap saya setuju dengan isu tersebut contohnya. Tapi kalau ijma' sharih memang dia akan cakap semua ulama itu, mujtahid itu bercakap yang dia setuju dan dengan isu tersebutlah, hukum tersebut. Kalau ijma' sukuti ni sebahagian akan berkata bahawa mereka setuju, betul. Sebahagian yang lain akan diam. Betul. Maka orang kata diam tanda setujulah tu. Betul. Okey. Contoh contohnya kat sini ijma' sukuti dalam kes ataupun isu ittafaqas sahabah ala haddi syarbi 40 jildah
la yanqus anha. Dia bersetuju tentang had ataupun hukuman minum apa? Minum arak ya. 40 jildah, 40 kali sebatan dan tak kurang daripadanya. Okey. Inilah contoh ijma' sukuti. Okey, Bahir Ustazah harap anak murid di rumah jelas dengan perbezaan antara ijma' soreh dan juga ijma' sukuti. Okey, nuwasil. Hunaka syurutul ijma'. Dia ada syarat-syarat ijma' pula. Awalan, ayyakuna mabniyan ala mustanadin sahih minal kitab was sunnah wal qiyas. Jadi ijma' ni berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti dia punya hujah-hujahnya awalan mesti bersumberkan ataupun merujuk kepada Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan juga Qiyas. Okey, barulah dia berijma' lah dalam menetapkan satu hukum. Yang kedua, ayyaqa'al ittifaq ala hukm syar'i. Mesti dalam hukum syarak, dalam menentukan satu hukum tadi lah, nak letak hukum wajib ke, sunat, harus, makruh dan sebagainya. Salisan, ayyakun al-ijma' fi zaman muayyan ba'da asri Rasulullah SAW. Mesti ba'da Rasulullah SAW, ba'da wafati Rasulullah SAW, barulah kita boleh menggunakan hujah ijma'. Sebab masa zaman Rasulullah, apa-apa dalil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah kita ambil sebagai hujah. Okay? Tidak merujuk kepada qaul ashab sahaja. Jadi kita akan rujuk Al-Quran dan juga sunnah. Okay. Wa akhiran ayyaqa'al ittifaq min jami'il mujtahidin al-mausufin bil adalah. Mesti para mujtahid itu adil, tidak bid'ah ya. Fala ibrah bittifaqil awam. Bukanlah dia merujuk ataupun atas desakan daripada orang-orang awam dan sebagainya. Okey, ni kena highlightkanlah. Kadang-kadang desakan-desakan itu yang menyebabkan bertukarnya hujah yang telah ditetapkan oleh para ulama ataupun para mujtahid ini. Okey. Jadi mesti adil dalam meletakkan satu-satu hukum. Ni syarat ijma'. Okey. Okey, ada 4 syarat ijma'. Ulang balik. Pertama, mesti bersumber kepada Al-Quran, sunnah dan juga qiyas. Yang kedua, mesti berlaku pada zaman selepas kewafatan Rasulullah SAW dan mesti berkaitan dengan hukum syar'i dan para mujtahid itu mesti adil. Okey. Okey, sambung. Perkara tersebut penting. Betul. Alright, Ustazah. Ustazah ada contoh yang banyaklah untuk ijma' soreh. Dan ini contoh-contoh yang biasa kita guna dalam kehidupan harian kita. Antaranya adalah istihbab solatut tarawih fi Ramadan. Okey, murid-murid boleh hafalkan ataupun boleh tahu ataupun boleh take note lah ataupun ambil maklum berkaitan dengan contoh ijma' soreh ni, 2 atau 3 contoh supaya kita boleh jawab dalam peperiksaan ya. Okey, contohnya kat sini yang biasa, sukutus solat anil haid waktu haidiha. Okey, tak perlu sembahyang tak boleh sembahyang pun untuk orang yang dalam keadaan haid. Okey, dalam tempoh haid tak boleh sembahyang. Okey, ataupun al-adzan wal iqamah masyru'ani. Okey, azan dan iqamah disyariatkan untuk solat yang 5 waktu dan juga solat Jumaat. Okey, wa wujubu sitrul aurah fi solat, wajib menutup aurat ketika solat, dan juga wujubuz zakat fi zahbi wal fiddah. Okey, itu antara contoh yang Ustazah perkenalkanlah. Nanti anak-anak murid boleh tengok dalam buku jika nak baca keseluruhannya ya. Boleh ambil 2 atau 3 contoh untuk dalam peperiksaan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada tadribat. Okey. Okey, inilah tadi latihannya ya. Ayin al-amsilah as-sahihah minal ijma' as-sarih. Tadi ijma' ada 2, ijma' soreh dengan ijma' sukuti. Jadi soalan ni ditanya, tentukan ataupun kenal pasti mana satu contoh yang betul untuk ijma' soreh. Dia Tadi contoh-contoh yang banyak tadi, murid-murid dah hafal ke belum? Saya teringat satu contoh tadi berkenaan dengan sitrul aurah fi solat. Okey, sitrul aurah fi solat. Okey, jawapannya sahih. Sitrul aurah fi solat. Lianna salat tarawih fil aidain. Solat tarawih fi aidain, dua hari raya. Solat tarawih pada 2 hari raya. Hari raya Aidil Adha ada solat tarawih? Tak ada. Tak ada. Okey. Haddu syarbil khamrah tadi dekat ijma' sukuti. Okey. Azan salawat Jumaah faqat. Kat belakang tu faqat. Tadi yang kita baca salawatil khams wal Jumaah. Okey, jadi kita baca satu-satu barulah kita bulatkan jawapan. Jangan laju je bulat dan salah. Okey, itu biasa berlaku ya. Okey, seterusnya. Soalannya, uzkur salasa faqat
min syurutil ijma'. Tadi Ustazah dah highlightkan ada 4 tadi. Okey, Ustazah nak 3 sahaja. Ustazah bacakanlah teruslah. Anak murid pun boleh kena hafal sebenarnya benda ni. Saya nak teka dulu boleh Okey, ke? teka. Nak teka dulu boleh. Yang pertama tadi dia mesti berkaitan dengan hukum syar'i. Yang kedua dia mesti bersandarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga Al-Qiyas. Dan yang ketiga adalah dia mestilah adil. Betul. Mustahil kena adil. Betul. Sahih. Okay, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seterusnya soalannya dia minta datangkan contoh ijma'. Ijma' dia tak minta. Dia minta lah ijma' soreh lain, ijma' sukuti lain. Jadi ni Ustazah kata tadi kena hafalkan satu contoh. Kalau tak hafal pun boleh buat ayat sendiri tapi berkaitan dengan tajuk tersebutlah. Contoh yang Ustazah bagi ijma' soreh, wujubuz zakat fi zahabi wal fiddah. Emas wajib menunaikan zakat untuk apa? Emas dan juga fiddah. Mana fiddah? Perak. Okey. Okey. Wa haddu untuk sukuti haddu syarbi 40 jildah la yanqus anha. Okey. Jadi kita tahu contoh tersebut maka kita dapat jawab. Dia tak boleh nak tembak-tembak hukum lain, contoh lain ya untuk contoh soalan tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok sikit lagi ada soalan. Dia bagi dah apa panggil ayat ataupun situasi. Okey. Isnadan ilal amsilah atiyah berkaitan dengan had minum arak tadi 40 jildah. Okey. Jadi tentukan apa dia agaknya Syafiqah, hadid aqsamul ijma'. Ijma' ada 2 je tadi. Apa dia agak Syafiqah? Dia kan ada 2, ijma' as-sarih wa ijma' as-sukuti. Tapi sekarang kalau kita tengok dekat situ ittifaq ba'd as-sahabah. Betul. Bila ba'd maksudnya berkaitan dengan ijma' as-sukuti. Asanti. Pandai. Jadi anak murid Ustazah kena lebih hebat daripada Syafiqah yang baru belajar hari ini. Jadi anak murid kena tahu kata kuncinya. Jadi kalau ijma' as-sarih kullu min mujtahidin walakin fi hadhihi al-ayah ba'd as-sahabah faqat. Jadi ijma' as-sukuti. Limadha? Kenapa pula dinamakan ijma' as-sukuti? Jadi kita kena hujahkanlah. Boleh je bagi ta'rif ataupun ada huraian dalam buku tu yang kita boleh ambil. Lianna ba'du minal mujtahidin sakit ataupun uskutu, diorang diam. Jadi dalam meletakkan satu-satu hukum. Okey. Baik, itu dia antara soalan-soalan yang diberikan berkenaan dengan al-ijma'. Jadi ingat tak adik-adik? Apa ijma' 2 tadi tu? Ijma' as-sarih dan yang kedua ijma' as-sukuti. Kenapa ijma' as-sarih? Kullu mujtahid. Wa kenapa dia ijma' as-sukuti? Lianna ba'dus sahabah. Ba'dus sahabah Ustazah? Sahih. Ba'dus sahabah atau ba'dus mujtahidin. Mujtahid. Lebih tepat ba'dus mujtahid lah. Ba'dus mujtahidin. Wa syukran jazilan Ustazah atas perkongsian yang diberikan. Wa al-an mungkin nastari qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, antum ma'ana fi slot menengah atas Didik TV KPM. Al-yawm nata'allam manahij al-ulum al-islamiyah للصف الرابعة تحت الموضوع المصادر الأساسية للتشريع, sumber asas pensyariatan Islam. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini kita dengar-dengar nak belajar tentang masdar yang keempat. Apakah itu? Tafadhali. Okey, syukran jazilan Syafiqah. Masdar yang keempat, yang ini al-qiyas. Okey. Seperti mana kita tahu, sumber asas persyariatan yang pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma'. Dan start daripada Al-Ijma', selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka para mujtahid akan berbincang dalam meletakkan satu hukum ataupun satu isu, ya, untuk meletakkan satu hukum setelah dia rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi untuk qiyas, setelah rujuk kepada Al-Quran, setelah rujuk kepada Sunnah, tiada dalil berkaitan isu tersebut dalam meletakkan satu hukum, maka dia akan menggunakan qiyas ataupun ijma' untuk meletakkan satu hukum. Okey, ya. Jadi isu baru yang timbul selepas kewafatan Rasulullah SAW, maka macam mana cara nak meletakkan satu hukum? Maka dia akan menggunakan ijma' ataupun qiyas. Okey, jadi kita tengok dulu ta'rif al-qiyas. Apa itu ta'rif qiyas? Qiyas adalah huwa ilhaqu waqi'atin la nassa ala hukmiha biwaqi'ati warada nasun bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihi nasul litusawil waqi'atain fi illah
hadzal hukmi. Agak panjang sedikit dia punya takrif. Jadi hafal daripada sekarang sebelum peperiksaan supaya mudah untuk awak menjawab. Maksud dia adalah mendatangkan perkara yang tiada nas pada hukumnya dengan perkara yang terdapat nas pada hukumnya untuk menyamakan dua perkara itu pada alasan ataupun sebab hukum tersebut. Okey. Nanti kita tengok contoh kias ini. Ada dalil Al-Quran tapi isu tu isu baru. Jadi disandarkan kepada dalil Al-Quran yang pertama tadi untuk menjatuhkan hukum yang kedua ataupun situasi yang kedua. Okey. Kita tengok dulu apa itu khulasah dia lah, bukan khulasah. Apa itu yang di-highlightkan di sini? Inna nususil Quran was sunnah mahdudah wa mutanahiyah. Tidak mungkin nas-nas yang telah terhenti seperti Al-Quran dan juga sunnah semata-mata dijadikan sebagai sumber pensyariatan bagi isu-isu manusia yang tidak berkesudahan. Isu kehidupan kita ni tak berkesudahan. Ada je isu-isu baru. Ada je masalah-masalah baru. Ada je hukum-hukum baru. Ataupun ada je bukan kesilapan. Ada isu lah. Ada masalah-masalah baru. Okey. Selagi mana kita hidup, selagi mana kita hidup akan ada isu-isu baru. Maka kias merupakan sumber pensyariatan yang berjalan selari dengan perkara-perkara baharu tadi, ini dengan kehidupan manusia, dan akan mewujudkan hukum syariah bagi perkara-perkara baharu yang bakal ada. Nanti kita tengok contoh dia. Apa dia contoh kias dalam kehidupan kita ya? Sebelum tu unzur ila arkanul qiyas. Hunaka arba'ah arkanul qiyas. Awalan al-aslu, perkara asal yang ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis. Sanian al-far'u, perkara baharu yang tiada nas. Kita tengok contoh ya. Dan salisan hukmul asli, hukum kepada perkara asal yang pertama tadi. Hukum al-asli yang asal tadi. Illah, sebab apa jatuh hukum tersebut. Ulang balik. Arkanul qiyas arba'ah. Al-aslu, perkara asal. Al-far'u, hukum baru. Bukan laisa hukum, perkara baharu, isu baru. Hukmul asli, hukum perkara asal tadi yang pertama. Dan akhiran al-illah, sebab apa dia jatuh hukum kepada yang kedua tadi, perkara asal. Ini contohnya. Tahrimun nabis qiyasan alal khamri. Tahrimun nabis qiyasan alal khamri. Arkanul qiyasnya ada 4 tadi, awak kena highlightkan lah. Arkanul qiyas, al-aslu, al-far'u, hukmul asli dan juga al-illah. Masalan, al-aslu, perkara asal, dia adalah al-khamru, arak. An-nabis, apa makna an-nabis? Anggur. Anggur. Ataupun kalau kita tak kata dia anggur, anggur yang telah masam. Anggur biasa boleh makan lagi. Betul. Inabun. Laisa inabun. Walakin an-nabis. Anggur yang masam. Dah buah, dia jadi jus yang masam ya. Dia adalah isu baru. Air yang memang dah, dan dia kalau kita minum kita akan hayal, memabukkan. Jadi itu adalah an-nabis. Dia adalah al-far'u, isu baru. Dan hukum asal al-khamru, hukum asalnya apa dia? Haram. Dan illah, kenapa kita kata dia haram? Maka dia adalah memabukkan ataupun al-iskar. Saya rasa jelas ya. Ulang balik semula. Al-aslu, perkara asalnya adalah arak tadi, dan isu barunya adalah al-far'unya adalah an-nabis. Hukum asal yang pertama tadi arak, hukum asal arak adalah haram. Kenapa kita kaitkan nabis dengan khamar itu memabukkan? Sebabnya illah, dia adalah al-iskar. Sama je, dua-dua tu adalah memabukkan. Itulah jadi hukum al-qiyas. Tengok contoh yang kedua. Tahrim akdun nikah. Bukan haram akad nikah, tak haram. Tapi dia akad nikah waktu bila? Waktu nida'is salati min yaumil Jum'ah. Waktu orang nak solat Jumaat itulah dia sibuk nak menikah. Contohnya. Kiasan alal bai', jual beli sewaktu solat Jumaat. Contoh, al-aslunya adalah al-bai'. Al-bai'. Al-far'u an-nikah. Hukum asal haram. Kenapa illah dia haram? Sebab dia akad nikah waktu nida'i, waktu menunaikan solat Jumaat. Nampaklah kat situ beza ya. Kadang-kadang murid dia confuse dengan al-aslu dengan al-far'u. Al-aslu dengan al-far'u. Bila dia bagi ayat umum kat atas tu, tahrim akdun nikah, dia nak keluarkan balik. Mana satu? Al-far'u. Al-bai' ke an-nikah yang far'u? Yang asalnya jual beli. Ada dalam Quran. Dalil berkaitan itu. Tapi isu sekarang, isu baru, dia akad nikah pada waktu solat Jumaat.
Okey. Okey, faham Ustazah? Okey, tu dia sebenarnya simple sahaja berkaitan dengan kias. Tapi murid kena hafalkan ta'rif al-qiyas masalan, arkanul qiyas masalan, contoh-contoh amfilah lil qiyas. Okey, dan juga arkan tadi kena ada 4. Jadi murid kena tahu ya. Okey. Seperti mana biasalah, ta'rif pun mesti disoal. Setiap tajuk tu mesti dia akan soal ta'rif. Bukanlah mesti, maksudnya akan ada soalan berkaitan ta'rif. Jadi nak selamat, tolong hafal ke semua ta'rif tersebut. Jangan tangguh-tangguh, masih sempat lagi masa untuk mengulang kaji. Okey, jadi ta'rif al-qiyas dia panjang tadi Ustaz bagi tahu dah, iaitu ilhaq, waqi'ah, kena hafal semualah. Bila ta'rif sebiji dalam buku kena ambil sebiji dalam buku. Okey, arkanul qiyas ada 4 tadi Syafiqah. Apa dia Syafiqah? Pertama al-aslu, dah tulis dah kat situ. Al-far'u, kemudian hukmul asli, wa akhiran mesti ada illah. Al-illah. Mesti ada sebab kenapa dia jatuh balik hukum tersebut. Sahih ahsanti. Okey. Jadi mesti keluar macam itulah. Okey. Seterusnya, isunya adalah dibagi dah tahrim akdun nikah. Waktu nida. Isu sama tadi juga, tapi dalam bentuk soalan yang berbeza. Tadi soalannya dalam bentuk ada objektif ataupun subjektif. Kalau ini contoh dalam bentuk OPB ya. Dia bagi contoh berikut, dia suruh semak. Betul ke arkan dia yang 4 tadi dengan contoh yang dia beri tu? Okey. Jadi Syafiqah rasa apa jawapannya tu, ataupun anak murid di rumah boleh tak jawab? Kalau yang pertama tu al-asal, kaitan dengan aqdu waktu nida salatul jumu'ah. Yang kedua al-far'u an-nikah. Al-far'u an-nikah, hukmul asal al-bai' al-illah tahrim. Kan haram. Maksudnya betul benda tu. Cuma mungkin al-far'u yang dekat tu, misal dia yang salah. Kalau al-far'u tu aqdu nikah. Ya, sepatutnya al-far'u tu isu barunya iaitu akad nikah. Okey. Hukum asal tu bukanlah jawapan hukum asal al-bai'u. Hukum asal mestilah wajib, sunat, haram apa semua tu. Tapi dia bawa hukum asal al-bai'u. Mana ada hukum asal namanya al-bai'u contohnya ya. Okey, itulah dia jawapannya. Seterusnya kita tengok sikit. Ayin, dia suruh tentukan. Ni bentuk yang berbeza. Masih lagi situasi ayat yang sama. Tapi dia suruh sebutkan arkan di mana satu. Okey, sama ada suruh bagi contoh ataupun minta tulis arkan. Jadi an-nabis adalah al-far'u. Benda baru betul. Kemudian al-iskar, al-illah. Santi. Jadi kita tahu ya, hukum asal barulah wajib ke, sunat ke, haram dan sebagainya. Senang ni, jangan keliru tau. Jangan keliru. Senang saja ya. Kita faham apa konsep tadi tu, maka murid akan jawab. Okey. Ada lagi akhir tadribatnya, iaitu berkaitan dengan sama juga, tentukan al-far'u dan juga illah. Dia bagi situasi sama juga macam tadi kan. Yang nombor 1 kita dah biasa buat tadi. Kita tengok yang nombor 2, qiyas al-arus alal burri fi wujubi zakat. Okey, far'u dia apa? Far'u dia apa agak-agak tu? Al-arus ke al-bir. Okey, gandum. Okey, gandum. Dan illah dia kenapa? Kenapa illah dia tu? Sebabnya arus dengan albur ataupun gandum dengan nasi tu dia adalah makanan asas, makanan asasi negara. Betul, makanan asasi negara. Jadi dia kaitkan albur dengan al-aruz zun. Okey, qut al-bidad. Jawapan yang tepatnya qut al-bidad. Bila kata Arabiah lah. Okey, jangan jawab tadi bahasa Melayu. Makanan asasi negara. Okey, tak boleh. Okey. Faham Ustazah? Okey. Okey, itu dia antara soalan yang diberikan oleh guru kita berkenaan dengan topik kita al-qiyas. Ada 4 perkara yang penting, al-far'u, al-aslu, hukum al-asal wa akhiran al-illah. Jadi al-an Ustazah mungkin hunaka al-khulasah qalil min Ustazah. Okey. Baik, khulasah. Awalan, murid-murid memang kena hafal ta'rif. Okey, bila ta'rif dapat jawab, insya-Allah dapat membantulah. Okey, dapat membantu awak dapat jawab dengan baik. Dan yang untuk topik kali ini yang pentingnya adalah kita tahu sumber asas pensyariatannya ada 4 tadi, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Okey. Sunnah pula ada bahagian-bahagian dia. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan juga takririyah. Untuk bahagian sunnah tadi ada bahagian-bahagian dia juga. Jadi kita kena tahu. Ijma' pula ada bahagian dia, iaitu ijma' soreh dan ijma' sukuti. Untuk qiyas tadi ada arkan. Jadi jadi kena tahu setiap topik itu kita faham. Dan apa dia
apa yang dikupas atau apa yang dipelajari dalam setiap isi tersebut. Baik, itu dia khulasah berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi Ustazah, bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya pada hari ini Ustazah? Alhamdulillah mumtazah. Alhamdulillah, saya harap murid-murid semua pun mumtaz, insya-Allah. Jadi Ustazah, kalau contohnya murid-murid kita nak cari sumber rujukan, bagaimana Ustazah? Okey, murid-murid boleh rujuk di Pelantar D5 KPM untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun berkaitan dengan topik kita hari ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Syukran jazilan Ustazah Siti Zubaidah berkenaan dengan topik kita pada hari ini, sumber asas pensyariatan Islam. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua yang mendengar. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Ingat satu perkara, manjadda wajada. Saya Syafiqah Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.